شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول. بسم الله على الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam khatimah situ. Ini satu penutup. Yakhrumu bil hadas as-salah. Yakhrumu bil hadas, jadi haramlah dengan sebab hadas tadi. Ialah pertama as-salah, sembahyang. Wa tawaf, dan mengerjakan tawaf. Wa hamlul mushaf, dan menanggung akan mushaf. Mushaf makna Quran. Mushaf boleh baca, mashaf boleh baca, mishaf boleh baca. Dia musallasatu mim. Mim tu boleh baca tiga wajah. Mishaf, mushaf, mashaf. Jadi haram dengan sebab hadas, sembahyang, tawaf, sujud, sujud tilawah sementara ni, dan hamlul mushaf, menanggung Quran. Wa ma kutiba, dan barang yang ditulis di darsil Quran, bagi belajar Quran, walau ba'dul ayat, walaupun setengah ayat, kalau umpama papan hitam, batu tulis lah, loh. Jadi mana kita tanggung, ada ayat di situ, itu tak boleh. Dia saja, tempat saja. Ada pun kalau yang bercampur macam tafsir, tu kalau banyak tafsir tak apa. Tafsir Quran, ayat Quran dengan tafsir mana banyak. Maka kalau banyak tafsir tak apa. Tapi kalau banyak Quran tak boleh. Kalau masa jalan lain tu dekat-dekat sama je. Sebab lebih baik kita ada semayang. Dia tak ada semayang, dia bawa kita tafsir. Dalam tu tafsir ke banyak ataupun ayat. Kalau ayat banyak, tak boleh. Kalau tafsir banyak, ayat sikit, tak apa. Adapun menyentuh ayat tu dalam tu pada kertas tu tak boleh. Ini masalah hamlu, tanggung. Kalau masuk sentuh tu ayat, dia mesti ada ayat, mesti ada semayang. Dia sentuh ayat dari semayang tu tak boleh. Wala ibrah fi qasdi dirasah, dan ibrah mana penilaian ataupun kiraan pada kasat dirasah, dengan kasat belajar, wat tabarru, kasat mengambil keberkatan, bihalatin lil kitabah, untuk belajar dan tabarruk, terletak di waktu apa? Penulisan. Sekarang kita tulis ayat tu. Tujuan kita tulis ayat tu untuk apa? Untuk belajar. Ataupun kita tulis untuk apa? Untuk tabarruk. Niat di situ. Kalau niat dia untuk Quran, maka dia kena cara Quran. Untuk tabarruk lain. Duna ma ba'daha. Bukan makna sesudah dia tu. Ba'dal kitabah. Jadi masa dia tulis ayat tu, sebelum tulis tu dia niat apa? Bukan dah saya tulis. Dia dah tulis kemudian dia niat Quran ke tak niat Quran, bukan. Masa dia tulis di papan hitam atau di kertas, dia tulis di kertas tu, ambil tabarruk ayat ni. Dia ambil tabarruk, niat tabarruk, bukan niat Quran. Itu lain. Atau di papan hitam, papan batu. Masa dia tulis dia niat apa? Kalau dia niat Quran, maka hukumnya macam Quran. Tu dia kata sini apa? Bukan sesudah atau terletak maksud penulisan tu. Wabil kitabah li nafsihi, bagi diri dia, au li ghairihi tabarukan, wa illa fa'amirih. Jadi penulisan adalah maksud menggunakan tulisan Al-Quran tu untuk apa? Belajar atau tabaruk.
Itu terletak pada waktu dia tulis tu. Dia nak qasad dirasa atau tabaruk. Bukan lepas tulis baru dia nak qasad, tak. Ketika tulis tu. Atau tetap maksud penulisan tu baik untuk digunakan sendiri, tu mana linafsi bagi diri, ataupun diberikan kepada orang lain, atau dipanggil lighairi bagi orang lain, tabarukan. Ya, maknanya untuk mengambil keberkatan. Maksud dia orang yang memerintah menulis. Wa illa fa'amirih. Kalau tidak, dia tak niat apa, tengok orang suruh tulis, tulis. Orang suruh tulis untuk apa? Maka kalau dia niat untuk Quran, maka akan jaga hukum Quran. La hamluhu ma'al mata' la ayla yahrumu. Tidak haram menanggung Quran itu ma'al mata'in, serta mata benda. Anda bawa misab bersama dengan barang-barang tu tak haram jika ada munasabah. Contohnya dalam beg besar dia bawa, kan? Beg besar, jadi dia selitkan Quran kecil je. Pada adat maknanya Quran itu mengikut. Itu tak apa. Ya. Jangan dia buat elat dia beli Quran besar dalam beg. Jadi taulah arah hari semayang tak ada, dia letak ni jarum sebatang dalam beg tu. Orang kata bawa apa tu? Bawa jarum. Bawa jarum itu untuk sobek. Ya, tu tak pernah sabar kan? Beg besar, Quran penuh, dia angkat Quran. Kalau orang panggil, dia buat Quran. Tapi bila kena tak ada sembahyang, dia nak helah, dia letaknya apa? Jarum sebatang. Bila orang panggil, wah apa besar tu, bawa apa? Bawa jarum. Oh, kau bawa jarum pakai beg besar. Tu tak pernah sabar. Kalau kita bawa beg besar, barang banyak, kalau orang panggil, kita bawa barang. Cuma selitkan Quran, ada Quran kecil selit itu. Tu tak apa. Quran tu mengikut situ. Itu kalau dia tak ada semayang, dia niat untuk bawa barang, tak apa. Ya. Jadi sebesar-besar beg Quran dia bawa, dia tak jarum sebatang. Bila orang tanya buat apa, buat jarum. Dia macam kau buat jarum pakai beg besar. Itu makna tak pernah sabar. Itu makna kata la hamluhu ma'al mata', la ayla yahrumu. Tidak jadi haram menanggung Quran tadi, tak ada air sembahyang. Tapi serta ada mata benda. Itu maksud dia. Maknanya ditanggung dengan mata benda, dengan syarat pada adatnya orang panggil menasabah, yang ditanggung itu adalah barang. Kalau dia tadi barang sikit, barang sikit, jarum sebatang, dia letak Quran, dia kata bawa jarum, itu tak menasabah, tak boleh macam tu. Macam tu dia kena ambil semayang. Habis. Kemudian wal mushafu ghairu maqsudin bil hamli. Ya, jadi mana tadi kita bawa mishaf tu bersama dengan barang tu tidak haram asal tidak bermaksud membawanya. Jadi di qasad tadi bawa beg besar. Qasad dia pun bawa beg tu, ada barang-barang dia, baju dia dan sebagainya, dan dia tidak qasad bawa Quran. Quran ikut selit dia. Dah, tu tak apa. Kalau di qasad bawa Quran, menanggung Quran, tak ada sembahyang, tu tak boleh, haram guna. Ya. Jadi sini dia kata ghairu maqsudin bil hamli. Tidak diqasadkan dengan tanggung tu tanggung Quran. Baru dikatakan tak apa kalau dia tak ada sembahyang. Tapi yang terbaiknya ada sembahyang lah. Kemudian wa masu. Tengok tadi apa? Hamlu. Hamlu makna tanggung. Sini masu, sentuh. Wa masu waraqatin walawil bayat. Dan haram pula memegang, sentuh lembaran mishaf, lembaran Quran. Kita sentuh pun tak boleh itu. Tadi tanggung lain, tanggung lain, sentuh lain. Sentuh walau al-bayat, sekalipun bahagian kosong Quran, kan, sentuh dia, ataupun sentuh tengah tu, tengah-tengah tulisan Quran tu kan kosong tu, tersentuh kat situ, tak ada sembahyang, maka diharamkan akan dia. Itu maksudnya haram masul waraqatin walawil bayat au nahwi zarfin uidda lahu
wa huwa fihi, ataupun dia menyentuh seumpama zaraf bekas, ya. Kita panggil apa tempat Quran tu kan, dia punya dompet Quran tu, sampul, memegang bungkusan Quran. Ada Quran yang sedang tu ada tali tangkai tu kan, di waktu terpakai membungkus, mana Quran ada dalam tu, kita sentuh dia, itu pun tak dibenarkan, melainkan kena ada air sembahyang. La qalbu warakatin bi'udin, la ailah yarumu, la mana la yahrum, tidak haram, qalbu warakatin bi'udin, tidak haram membalikkan warakah, membalikkan helaian Quran bi'udin, dengan kayu. Kita ada kayu ke, atau kayu tempat penunjuk Quran ke, ya, kita tak ada semayang, dia baca Quran, sekali nak balik muka surat, jangan ditanggung, jangan dibalik macam ni, dia kena balik kuis macam tu. Jadi orang panggil tak panggil menanggung tu, dia balik macam tu, atas kayu tu belah atas terkuit, itu tak apa, wala aila yahrum, tidak haram qalbu warakatin bi'udin, membalikkan helaian lambaran Quran bi'udin, dengan menggunakan akan semacam tongkat kayu lah, kayu, kita jemah tongkat besar tak nak balik Quran pakai tongkat tu. Maknanya pak penunjuk dia ke, bila tu iza lam yanfasil alaihi, dengan syarat apabila tidak bercerai. Lambaran Quran tu kan, dalam Quran tu dia tak bercerai, mana masih terikat dengan satu buku, satu kitab. Jadi kita balik begitu, tak apa. Kalau jangan dia bercerai, kalau dia dah bercerai, kita balik begitu, kita menanggung, ya. Kalau dia bercerai, dia panggil tanggung. Makna dia nak cerita sini, makna tanggung atau tidak. Kalau tanggung aja, maka hukum dia haram kalau tak ada air sembahyang, ya. Jadi kalau kita kuis setiap sembahyang, kita kuis tak lama tanggung, maka itu tak apa. Wala ay wala yahrum, mana tidak haram ma'a tafsirin zat, serta tafsir zada yang lebih. Mana kitab tafsir Quran, kita tak ada semayang, ya, dia nak pergi mengaji dia pun dah tempat ambil semayang, dia pun capai tafsir. Kitab tafsir tu banyak tafsir ke banyak ayat? Kalau banyak tafsir tak apa, ya, itu mana dia sebaik ini kan ada semayang lah. Majlis ilmu pun lebih baik ada semayang, sebab wudu tu nur, ilmu tu nur, bau nurun ala nur, bau dicahaya lagi kuat. Ilmu nur kan, wudu tu pun nur, sebab wudu bisa orang semayang tu dari kiamat pada masyarakat Nabi nampak orang yang ada cahaya wudu, mana wudu tu ada nur. Wala ay wala yahrum ma'a tafsirin, dan tidak haram menyentuh tafsir Quran yang lebih banyak. Apa yang lebih banyak? Tafsir tu lebih banyak. Walau ihtimalan, walaupun secara apa panggil ihtimal, persis makna ihtimal, maknanya kita berat sangka ini rasa oh ni banyak tafsir ni, tak apa. Tapi kalau kita tengok surah, tengok ayat ni banyak, tafsir sikit ini, jangan tanggung, ya. Kemudian wala yumna'u, dan jangan ditegah sabiyun, jangan ditegah sabiyu akan kanak-kanak mumayyizun muhdisun. Sekarang kita ada anak-anak kita, apa makna kanak? Belum balik, itu kaedah bahasa Arab. Rajulun balighun min bani Adam. Kalau disebut rajul bermakna sudah balik. Kalau disebut sabi, itu makna belum balik. Itu bahasa Arab dia lain kan ni. Kita kalau laki-laki, tak kira tua muda, tua bangka pun laki-laki. Kan? Sebab dalam ayat kalau kita tengok kan, wa ma Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Sekarang seorang orang bertanya kita, wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, aba ahadin, bapa kepada seorang daripada laki-laki kamu. Kalau kita terjemah bahasa Melayu kita, jadi orang confuse. Nabi kan ada anak laki-laki kan?
Sedangkan Nabi pun digelar dengan apa? Abul Qasim, anak laki-laki Nabi yang tua nama Qasim. Bahawa Arab akan digelarkan bapa tu dengan anak laki-laki tua dia. Kalau anak kita nama Muhammad yang tua, maka bapa dia panggil Abu Muhammad, bapa kepada Muhammad. Jadi anak laki-laki Nabi yang tua nama Qasim. Jadi digelarkan Nabi Abul Qasim, sehingga zaman Rasulullah SAW diharamkan orang menamakan dia dengan Abu Qasim sebab takut iltibas, kesamaran dengan Rasulullah SAW. Adapun sekarang tak apa sebab Rasulullah dah wafat. Jadi sekarang kita kata dalam ayat tu, wa ma Muhammadun, tidak adalah Nabi Muhammad tu aba ahdin mir rijalikum, mana bapa kepada lelaki kamu. Kalau kita tafsir ikut bahasa kita je, macam mana pula ni, kan Nabi ada lelaki. Rujuk makna bahasa Arab. Wa ma Muhammadin aba ahdin mir rijal. Rijal makna rajulun balighun, laki-laki yang balik. Jadi Rasulullah bukan menjadi anak lelaki yang sudah balik. Adapun yang belum balik, maknanya anak Nabi semua tak sampai balik, dah wafat. Itu bahasa Arab ni. Kalau kita tengok sini kan keliru pula, yang mana pula dia kata kan. Jadi bila sabi, budak kecil, mumayyiz, syarat dia sabiyin mumayyizin, itu dipanggil syartun li ikhraj, mana syarat untuk mengeluarkan ghairu mumayyiz. Anak lelaki kita ni, budak-budak kecil ni belum sampai umur, dia nak pergi majlis Quran, jadi dia tak ada semayang. Jadi jangan tegah dia, tak apa, boleh bawa dengan syarat dia mumayyiz, mana dah boleh membezakan. Kalau belum mumayyizkan, dia ambil Quran, dia baling. Kalau belum mumayyiz tapi belum balik, umur dia 10 tahun ke, jadi dia boleh memikir, dia boleh dengar kata, bawa Quran betul-betul lah, dia bawa lah. Cuma nak suruh dia ambil semayang, takut budak ni malas. Dan suruh mengaji dia ambil semayang, dia mesti ambil kejap ni nak ambil semayang, dia berat kat dia budak. Jadi nak bagi rajin kat dia, tak apalah, dia beri kelonggaran, tak ada air semayang pun bolehlah dia nak bawa Quran, dengan syarat dia tu sudah mumayyiz, mana sudah boleh membezakan baik dengan buruk. Mumayyiz senang je. Saya dengar ulama kata, tanya kanan kiri dah, udah mumayyiz dah. Mana kanan dia angkat kiri, tu belum mumayyiz lagi. Kita bagi ikan sekilo dia, kan? Ambil ikan ni disimpan, dia letak depan kucing, tu belum mumayyiz lagi. Lepas tu ikan dia buka, dia masuk dalam sebok, kan? Dia mati air, ini letak depan kucing, tu belum mumayyiz lagi. Jadi sini dikecualikan, dibenarkan kanak-kanak, syarat dia sudah mumayyiz, walaupun dia belum balik, boleh dia pergi mengaji Quran itu, dia tak ambil wudu. Walau junuban, sekalipun junub, kanak-kanak tapi dia junub, macam mana pula? Kanak-kanak dan junub, boleh kanak-kanak. Tapi kanak perempuan dia menikah kecil lagi, kan? Dia belum balik lagi dalam nikah. Tiba-tiba laki lagi isi tubuh dia, junub lah dia, junub. Bila nak pergi mengaji, maka dia pegang Quran itu, junub, tak apa. Maksud dia itu. Hamla wa massa nahwi mashafin. Jadi mana kanak-kanak mumayyiz yang menanggung hadas tadi, kan? Sekalipun dia junub, tidak dilarang membawa menyentuh mishaf, dan sepadannya untuk belajar, tak dilarang tadi. Hamlu tanggung, massu sentuh, nahwi mishafin, mana tak dilarang sebab nak berikan dia apa, lihajatin ta'allumihi, kerana hajat untuk belajarnya. Kalau dia main tak boleh. Dia main budak kan, dia main pondok-pondok. Habis dia nak ambil Quran tu jadi bahan mainan pondok, jangan bagi. Kan dia baling ke apa jatuh. Ini khas untuk dia belajar. Dia nak memudahkan, bagi dia semangat belajar, jangan bagi payah sangat. Ambil wudu kan dia rasa payah, bolehlah kita bagi. Untuk ta'allum, belajar Quran saja. Wa darsihi, dan belajar dia.
ataupun wasilahnya, ya, kahamlihi lil maktab, umpama wasilah untuk belajar, membawa kepada apa, ke meja guru dia, ke depan guru untuk mengaji. Jadi dia bawa ni nak mengaji depan tok guru, tuan guru dia ke, ya, guru Quran, dia bawa letak itu. Itu tak apa, ya. Wal itiyani bihi, dan bawa datang dia lil muallim, bagi guru dia, li yu'allimahu minhu, supaya mengajar dia guru tadi akan dia daripada Quran tadi. Itu tak apa. Habis. Kemudian wa yahrumu tamkinu ghairi mumayyiz. Tengok. Tadi dikaitkan sabiyyin mumayyizin, kanak-kanak boleh, tapi yang sudah cerdik, sudah mumayyiz. Sini sebaliknya, haram tamkinu ghairi mumayyiz. Haram kita serah Quran pada kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kanak-kanak baru boleh berjalan 2 tahun. Kita bagi Quran dibaling. Dia kan kerti jaga, kan? Cakap pun tak kerti lagi. Jangan bagi dia pegang Quran, kan dibaling Quran, kan? Min nahwi mashafin, atau seumpama mishaf, kitab ke apa semua, ya, walau ba'di ayatin, walaupun setengah daripada ayat Quran. Jangan bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz. Sebab apa? Sebab memelihara jangan Quran itu terjatuh maknanya. Sebab Quran ni kena jaga, letak pun kena jaga tuan. Quran kalau susunan, kita kena letak Quran di atas sekali. Letak tarak ke nak susun, Quran atas. Bawa Quran, bawa kita hadis. Bawa hadis, bawa kita ulama. Ya, itu adab. Ini dia ambil surat khabar, letak di Quran. Itu mencepuk kepala orang hajar. Kalau niat menghina boleh kufur tuan ni, yang bahaya tu. Quran kena jaga betul. Quran letak atas sekali. Kemudian bawa di kita hadis. Bawa hadis, bawa kita ulama. Itu kaedah dia. Lepas tu kita jangan letak atas kitab apa semua benda. Dia kadang pensil dia lah, kotak pensil lah, letak atas kitab. Jangan. Baca kitab tu, Quran ada, hadis ada, huraian hukum hakam ada, semua ada tu. Benda yang mukarram, yang dimuliakan akan dia, ya. Kemudian majalah tu semua kena jaga, kan? Dah cerita dulu. Kadang-kadang majalah tu ada ayat Quran, jadi kita gunting lah, tak pakai tu kita gunting, ambil ayat tu selit dalam kitab. Ya, tujuan dia apa? Untuk memelihara dia. Kemudian haram juga menulis dengan selain huruf Arab. Tengok sini. Wa kitabatuhu bil ajamiyah. Ini banyak Indon banyak ni. Kitabatuhu, menulis ayat Quran dengan ajamiyah selain daripada bahasa Arab. Bismillah ditulis BIS. Ya, sebab bila huruf-huruf dia ada makhraj. Huruf Arab ni dia ada makhraj. Mahalul huruf, tempat keluar huruf. Ya, bila kita pakai tulisan bukan bahasa Arab, maka huruf-huruf musyabahah dah tak boleh. Mana shin, sin, sad, mana keluar, tak boleh. Maka disebut pelat. Ya. Dia tulis ihdinas sirat. Nak tulis bahasa Melayu je lah. Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Dia tahu apa baca. Dia nak azan, dia bersuruh hayya ala salah. Orang pun tanya siapa salah, siapa betul. Ya, datang kena. Bila Arab dia ada makhraj, ya, sifat huruf. Kemudian huruf pula dalam keadaan tajwid. Tu kena ngaji tajwid lah. Ada sifat zati, ada sifat aridi, macam-macam ada itu. Jadi kalau dia tulis lain daripada Arab tak boleh. Sebab tu rosak kitab-kitab dulu bila diterjemah pada bahasa lain. Injil asli, bila masuk Jerman ni dia pakai bahasa dia, bahasa Jepun bahasa dia, habis dia tak dapat asli lagi. Keaslian sebutan, asli itu lain, sebutan tak sama. Sebab tu bahasa Arab dia jangan tulis Quran dengan bahasa lain, ikut bahasa tulisan bahasa Melayu dia ke, Jawa dia ke, ya, Cina ke, tak boleh. Dia kena pakai bahasa Arab juga. Sebab begitu ada sebutan yang khusus. Sebab tu Quran kata apa? Quran ni Quranan Arabiyan, bukan Melayuian punya. Arabian, Arab. Bila bahasa Arab dia kena datang satu. Yang kedua, bahasa Arab dia ada balaghah dia. Ya, dia ada balaghah, ilmu balaghah. Kalau tak ada balaghah, ilmu lain tak ada untuk dia. Kalau kita kata alif lam mim zalikal kitab, zalik tu dah dalam kan. Za isim isyarat, lam berkata lika, zalika, lam tu lam isyaratul lil mu'li.
Bermakna makna dalam Quran ni bukan sebarang. Semua maknanya dalam. Kalau kita pakai bahasa Melayu biasa tak dapat menangkap keaslian Quran tu. Habis. Dia jangan tulis bahasa lain daripada asli bahasa Arab Quran. Bahasa Arab kan tulis. Habis. Dia satu juga kitab-kitab Jawa Jawa dia tuliskan bahasa Jawa. Dia orang baca-baca bunyi ingatkan bahasa Arab, rupanya bunyi Jawa. Dia tulis Jawi kan, dari Jawa. Kalau tengok kelakar sebutan dia tu. Ada kitab Jawa. Habis wa wadu'u nahwi dirhamin fi maktub. Demikian pula meletakkan semacam wang di tempat yang tertulis Al-Quran. Tempat Al-Quran kita letak duit kita. Kan? Dia takut duit dia kena cuci toyol. Duit dia ada 5,000. Dia takut toyol ambil dia letak dalam Quran. Jangan. Quran tu duit tu akan menindih Al-Quran. Quran kalamullah. Sebab dia kata wa wad'u, dan meletakkan nahwi dirhamin seumpama duit fi maktubih, pada tulisan Quran tadi. Ya, tak boleh itu. Wa ilmi syar'in, dan ilmu syarak. Ilmu syarak apa? Kitab akidah kita, kita ilmu fiqh kita, ya, kita tasawuf dan ilmu-ilmu berkaitan dengan syarak, sirah dan sebagainya, jangan diletakkan benda atas dia. Itu adab dia. Dia kadang biasa kita perasan pensil dia lah, kadang bolpen dia kotak, kotak apa? Kotak apa ni? Pek mata dia letak tu. Jangan letak atas tu. Itu tak ada adab ni. Salah. Kazalik, demikian juga haram ja'luhu, menjadikan dia tadi baina awraqih, antara, maknanya apa? Antara lambaran tu. Antara tu pun tak boleh. Apa tak letak tak boleh. Antara pun jangan. Khilafan syaikhina, menyalahi guru kami. Kalau guru kami antara tu ada khilaf. Tapi sebaik janganlah. Wa tamzikuhu abasan, dan tamzik, mengkoyak-koyakkan Quran. Abasan, dia buat main-main, buat bersenda. Haram. Lagi pula boleh jadi kufur ni, mempermainkan Quran. Ya. Baca Quran ni kena jaga. Kalau kena najis, basuh nanti. Kadang-kadang dicak atau uduk tu, ambil basuh baik-baik, bersihkan, lap, simpan. Jangan biarkan. Tak ada Quran terlepak tu. Kalau dibiarkan dia niat menghina, boleh kufur nanti. Ya, wajib kita menjaga Quran tu. Kemudian wabalu ma kutiba alaihi, ya, wabalu, dan menelan ma barang kutiba alaihi, yang ditulis, ya, alaihi, tuliskan mana Quran, alaihi atas ma barang tu. Atas kertas tu ada nama Allah, atas kertas tu ada ayat Quran. Tiba-tiba dia rasa nak memelihara, dia telan. Jangan. Bila kita telan, ayat tu akan masuk dalam Maidah, bercampur dengan najis ke dalamnya. Kadang-kadang dia tak perasan, nak jaga dia telan, dia makan dia telan. Dia niat tu baik, tapi ke mana pergi ayat tu? Dia turun ke bawah kan? Dia pergi tempat najis. Itu maknanya. Adapun dilarang juga ialah bal'u, makna menelan. Ma kutiba, barang yang dituliskan Quran alaihi, atas dia, kertas dan seumpamanya. La syurbu mahwi, tetapi tidak haram meminum air basuhan pelebur Quran. Di tanah Arab biasa dia orang kadang-kadang kan, anak pernah sekali kena dululah masuk rumah Adam Salin di Terengganu, rumah pertama tu. Jadi kebetulan anak tu, sulung tu dia songsang, ya, kaki dia keluar dulu. Kaki nak keluar dulu. Jadi ada ayat-ayat dia boleh kita gunakan. Dalam kitab Ihya pun ada, kalau kitab Melayu kita Sadikin pun ada, ya. Dalam tu ada beberapa ayat. Kita ambil ayat, kalau boleh kita ambil air zam-zam, guna pinggan Cina tu, pinggan tertulis ayat tu, ada cara-cara tulis dia, kemudian kita sapu.
dengan air tu. Dah tulis habis, dengan jarilah tulis. Dan tersapu habis, bagi minum. Dengan keberkatan tu bagi minum, Allah Ta'ala bagi. Budak tu pusing. Jadi beranak macam biasa lah. Dia tengok macam tu ramai orang datang, mau buat tempayan kacau gitu. Jadi nak cerita tadi, kita tulis ayat dalam tu ada nama Allah, macam-macam doa semua kan. Jadi kita sapu, bila sapu dia tak ada dah, kita minum, jadi tak ada tulisan ni dah. Bersalahan kertas tu kita telan, dia ada lagi dalam ni ya. Kalau sapu dia tak nampak pun dah. Itu dia kata la syurbu mahwi, tidak diharamkan meminum mahwi, maknanya penghapusan air tu, yang kita hapuskan dengan air kan tulisan, itu tak apa. Wa maddur rijl, ni biasa banyak ni kadang orang silap walaupun dia uzur, kaki dia masuk besi kan, dia nak unjur kaki tu agak-agak lah, jangan ada Quran kitab depan ya. Tengok ni maddur rijli makna mengunjurkan kaki, lil misaq, Quran dia depan dia unjur kaki macam tu, oi bahaya tu, haram hukum dia tu ya. Kalau niat menghina boleh kufur, wa'alaiyazabillah. Ma lam yakun ala murtafi', selama tidak terletak di tempat tinggi. Kalau Quran tu ada tinggi atas rak, kaki kita bawah gitu, tu tak boleh. Ni Quran rendah, kita undur kaki, tu tak boleh. Ya, kalau tempat tinggi atau lemari apa, itu tak apa. Lebih baik janganlah. Tapi kalau tu tinggi tu, dimaafkan. Itu maksud apa? Benda-benda yang berhubung dengan apa? Al-Quran wajib kita jaga. Dan satu lagi, wa yusannul qiyam lahu kal alim, dan sunat berdiri menghormati Quran. Ada seorang ulama besar tadi, Syekh Ali As-Sabuni, ada lagi tak silap di Mekah, dia mengarang kitab Safwatut Tafasir. Jadi kitab dia Safwatut Tafasir, banyak dia buat kajian. Dan dia kehebatan dia kalau tulis rukun iman 6 perkara tu, beriman kepada Allah satu kitab tebal, beriman pada Rasul satu kitab tebal. Kita beriman Allah Rasul ke iman, 2 muka dah habis. Itu kealiman Syekh Ali As-Sabuni. Dia datang Malaysia sekali ya. Dia punya keilmuan sampai almarhum tuan guru ni Abdul Aziz pun cium tangan dia dan hormat besar alim ilmu itu. Satu tempat dia pergi ceramah, dia tengok keadaan Quran tu tak terlalu tersusun, dia tak nak naik. Dia kata uruskan tu, angkat Quran tu letak atas dia, mau dia masuk. Rosak orang letak Quran tu tinggi, mau dia masuk. Itu ta'zim, menghormati Al-Quran ya. Kalamullah kan, bukan sembarang. Jadi sunat bagi kita ni, kalau orang buat Quran misalnya kita duduk, kita bangun ya. Ni jarang orang buat ya. Orang lalu buat Quran, kita bangun sebab menghormati akan Quran. Sunat tu yusannu al-qiyam, disunatkan berdiri lahu lil Quran, sama juga kal alim, sama juga dengan orang alim ya. Tuan guru kita datang, ulama datang, kita bangun. Itu sebenarnya kalau tuan guru saya mursyid, tuan guru Sidi Abdul Rashid, dia alim 4 mazhab. Dia kalau masuk kuliah tu, dia datang semua bangun. Jadi sini kadang-kadang kita tengok sini siapa yang menang kan. Budak-budak sekolah menang. Cikgu dia masuk, dia orang nak ya. Cikgu datang semua bangun. Assalamualaikum cikgu. Budak-budak pandai begitu. Kita kadang tunggu datang lah, dia duduk ya. Kurang adab lah ya. Tu guru lah. Saya kalau datang tuan tak payah bangun, saya bukan guru, kita muzakarah ya. Ya, ulama-ulama besar tu datang bangun, jadi hormat. Sebab apa? Dalam dada mereka tu ada Quran, ilmu Quran semua ada. Tu dia kata sini yusannul qiyam, disunatkan berdiri lahu lil Quran, bandingan ni kal alim ya, sama juga bagi orang bal aula, bahkan lebih aula ya. Jadi sunat menghormati Quran sebagaimana berdiri menghormati orang alim, bahkan untuk Al-Quran lebih aula. Kalau orang alim tu kita hormat, Quran lagi besar. Sebab Quran tu kalam Allah itu maknanya. Kemudian wa yukrahu ila akhir wallahu a'lam. Kita so apa? Sikit aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam, wala tatlub minhu an yukhrijahu min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Ini dalam keadaan perjalanan ruhani, ya. Jangan anda meminta kepada Ta'ala supaya dipindahkan dari satu hal kepada hal yang lain. Sebab sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, tentu telah memindahkanmu tanpa mengubah keadaanmu yang lama. Ya. Dia berniaga jalan, kan, seorang berniaga. Tiba-tiba dia mengaji bab tasawuf, wah, cepat nak jadi wali je. Ya, pun ambil keputusan tinggal berniaga dia. Ya, masuk dalam hutan, kan, pun nak ibadat terus, tak payah macam tu. Ya, tak payah macam tu. Tuhan nak keluarkan kita daripada makam tu kepada makam lain tanpa buat begitu pun boleh. Ya, sebab berniaga itu sunnah, berniaga bukan benda haram. Itu maksud dia. Banyak lagi contoh-contoh lain. Kemudian dalam hikayat ada seorang saleh, biasa bekerja dan beribadat. Ya, dia berniaga ke darat ke laut, dia buat kerja biasalah, dan rajin dia beribadat sama naik. Ya. Lalu ia berkata, andaikan aku boleh mendapatkan untuk tiap hari 2 potong roti, nasaya aku tidak susah bekerja dan perlu ibadat. Diminta, ya Allah, kau berilah aku dapat satu hari 2 potong roti pun jadilah. Aku nak speed ibadat ni, kan? Padahal dia bekerja macam biasa, ibadat pun dia boleh, kuliah boleh pergi, masjid Abu Surah dia boleh ibadat. Agar semangat dia terlebih tu, diminta Allah Ta'ala supaya beri dia 2 potong roti je. Ya. Baik. Bila diminta begitu, tiba-tiba ia tertuduh nak sangat, Tuhan bagi satu kes yang mana dia tak buat, tapi orang tuduh dia, dan dia tertuduh karenanya dia harus masuk penjara. Akhirnya kena masuk penjara. Bila masuk penjara, dapat roti 2 potong, ambil. Tadi nak 2 potong, kan, kau minta roti 2 potong, buat apa? Kita minta selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Itu yang kita minta. Ya Allah, minta berikan kami keselamatan dunia dan akhirat, pada agama dunia dan akhirat. Macam mana Tuhan nak urus, serah Allah Ta'ala. Dia tahu dia cara urus kita biar jadi kita selamat. Yang ni dia sendiri yang menentukan cara dia. Nak 2 keping roti, masuk penjara. Hari-hari orang ulu 2 keping roti dan, ya. Kerana itu akhirnya Tuhan set cerita tu, dia masuk penjara kena tertuduh. Dapat 2 potong roti. Kemudian setelah beberapa lama dia menderita dalam penjara, ia berfikir bagaimana sampai terjadi demikian, apa sebabnya aku tersumbat ni. Tiba-tiba teringat dalam perasaan dia, engkau meminta 2 potong roti dan tidak meminta selamat, maka kami memberi permintaanmu. Atas lagu you nak 2 keping roti, ambil 2 keping roti. Patut dia minta selamat, bukan 2 keping roti. Tapi dia ni orang hebat juga ni, bukan sebarang orang. Mana dalil, tengok ni. Setelah itu dia meminta keampunan dan membaca istighfar, maka ketika itu pula pintu penjara terbuka dan lepas dari penjara. Itu nanti dia orang hebat juga, ya. Lepas tu dia istighfar, dia berdoa, pintu penjara itu buka, boom. Itu nandakan dia handal juga lah. Jadi maknanya ajar adab, minta selamat, jangan minta pandai-pandai kita sendiri. Itu pandai-pandai mungkin tu. Kita rasa dengan 2 keping roti ni aku besok Tuhan bagi 2 keping roti, tak tahan pula. Duduk dalam penjara dah tak tahan. Akhirnya minta ampun balik kepada Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala tak marah kita ambil nikmat dia. Yang dimarah kita apa? Jangan lalai. Lalai tu tak. Ambil nikmat dia boleh, lalai jangan. Sebab tu lebihnya boleh disebut zikir. Ingat ke dia tu penting. Rukun pertama yang paling penting dalam hidup kita, setiap napas kita jangan lalai. Kita nak makan, ambil nikmat lain, ambil lah, Tuhan tak marah, kan? Kulu washrabu, makan minumlah, kurnia dia. Tapi wala tusrifu, jangan melampau. Dan setengah daripada melampau, lalai. Ambil tak nampak dari Tuhan. Lepas tu berbangga pula, ni saya cari ni, kalau tak ada saya mana dapat. Lagi kacau. Ya, tu lagi babas kan ni. Dia dah nampak rezeki Tuhan dia ambil, Tuhan bagi. Dia nampak dia pula hebat. Dia tak nampak Ar-Razzaq, pemberi rezeki ialah Allah Ta'ala. Itu yang dia tak mahu, atau Allah tak mahu kita jangan lalai. Itu maksud dia.
Habis. Kemudian sebab Allah Ta'ala menjadikan manusia dengan segala hajat. Allah Ta'ala jadikan kita ni berhajat, makan, minum dan sebagainya. Tidak sebagai malaikat. Malaikat Tuhan jadikan dia, tapi tak ada hajat makan, tak ada hajat minum. Itu kehendak Allah Ta'ala. Tuhan set manusia macam ni, malaikat macam ni, macam-macam makhluk dia. Itu semua ada hikmat ilahi. Ya. Boleh Tuhan nak jadi kita tak perlu makan minum? Boleh, tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Tuhan boleh jadikan. Yang makan mati, yang tak makan tak mati. Boleh tak? Ashabul Kahfi tidur berapa tahun tak makan, ya, 10 tahun tidur tak ada mati pun. Ada satu orang koma tadi, koma di hospital 6 bulan dia koma. Akhir jaga elok sihat macam biasa. Tak nak jadikan ada macam-macam. Dia koma je, tak ada nokta. Kita ni tak koma, nokta dulu. Ini nokta habis terus. Dia koma je tadi. Sebab Allah Ta'ala menjadikan manusia dengan segala hajat keperluannya, sehingga tidak perlu manusia tadi khawatir atau ragu atau jemu terhadap suatu pemberian Allah. Sebab Tuan-tuan jadikan, manakala Tuhan jadikan dia tak berhajat. Dia tak berhajat, orang beri, jemu nak, ya. Satu makanan ni kita tak minat, orang bagi je, jemu nak. Tuan tahulah aku tak nak. Sebab apa? Dia tak berhajat. Sifat hajat tu Tuhan tarik. Dia tak rasa nak benda tu, kita bagi, dia jemu lah. Tapi bila Tuhan beri sifat dia nak benda tu, elok dia boleh ambil. Jadi Tuhan jadikan kita ni berhajat, berkenak pada benda sekian-sekian, kepada keperluan-keperluan. Itu sengaja Tuhan jadikan. Kalau Tuhan tak jadikan, tak ada lah kita berkenak. Jadi hakikat dia tu ada tujuan, ada hikmat. Meskipun berbentuk penderitaan bala pada lahirnya, ya, sebab hakikatnya nikmat besar bagi siapa yang mengetahui hakikat. Kadang manusia tu perlu dia tu diberi sakit. Ya, sebab sakit tadi akhirnya jadi orang baik. Dia dulu tak pernah semayang, masjid surau tak kenal. Sekali Tuhan jadikan dia satu keperluan untuk dia bertaubat. Kena sakit. Dia sakit kat sini terlantar, mau ya Allah, baru dia sedar. Lepas tu sihat, mau jadi orang soleh. Boleh? Macam-macam Tuhan jadikan. Ya, dengan sebab bala macam-macam lah ya. Ada satu cerita sahabat saya sendiri. Dia cerita isteri saya ni, tu guru dia punca dia pakai tudung nak tahu. Dia pula cerita. Dia naik lift, tiba-tiba blackout. Ya, lift api padam. Dia dalam terperangkap dalam lift tu 5-6 jam tuan. Dia rasa macam dalam kubur, takut. Keluar tu pergi kedai beli tudung, tobat. Bukan bayar. Tuan nak pergi kesedaran kan sekejap ya. Dan dia terperangkap kat lift, balik keluar lift terus dia bertobat tu. Orang cerita dia buat dah ayat ke Tuhan rasa ke sikit gelap dalam lift tu, panah berpeluh tak tahan, terus dia berubah. Tu kerja Allah Ta'ala macam-macam ni. Jadi Allah Ta'ala tengok hamba ni, kalau tak beri suntikan ni tak baik ni kan. Kita ada doktor bagi ubat biasa tak jalan, kena suntik, cocok besi masuk jarum baru baik sebab dia. Ada masuk jarum tak baik, kena belah. Buat operate, masuk besi pula dalam, baru baik kan. Macam itulah Tuhan. Yang hantar sikit ujian tak jadi lagi, kena ujian besar baru berubah hati dia, akhir jadi insan yang sempurna, yang baik, yang insaf dan sebagainya. Itu kerja Allah Ta'ala ya. Itu maknanya kadang-kadang benda yang kita perlu tu pada fikiran kita macam tak perlu. Sakit, apa perlu sakit? Orang yang tak kenal Tuhan ni kadang-kadang sakit tu satu keperluan. Bila dia sakit maka dia bertaubat dan sebagainya. Itu susunan Allah Ta'ala tu macam-macam. Sebab dia kata ma khalaqta hadza batilan subhanak. Allah tak jadikan semua benda tu sia-sia dah. Semua ada hikmat. Dia jadi macam ni ada hikmat dia. Dia buat macam ni ada hikmat dia ya. Tu maknanya. Sebab hakikat nikmat besar bagi siapa yang mengetahui hakikatnya. Ujian Tuhan sebenarnya nikmat besar. Kadang Tuhan nak angkat dia, kadang Tuhan naikkan martabat dia, kadang Tuhan nak hapuskan dosa dia. Itu di antara dia lah. Dia minta surga, Tuhan terima. Allahumma inna nas'aluka atau umma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon keridaan-Mu dan syurga. Okey, Tuhan terima. Mana dia disenarai akan masuk syurga. Tapi keadaan dia nak mati seminggu lagi. Dengan dosa dia ni penuh langit bumi. Tak boleh masuk ni syurga ni. Ya, jadi Allah Ta'ala sendiri set
Dia nak minta ampun terlambat banyak, Tuhan hantar dia penghapus dosa dia. Sakit tu, demam tu, sakit tu habis. Elok dia dengan ujian sakit, dosa dia pun habis. Elok malaikat maut pun sampai, dosa dia bersih, syurga balik. Itu macam-macam cara Allah Ta'ala, ya. Allah. Sebab tidak ada sesuatu yang tidak terbit dari rahmat kecuali, dan hikmat Allah Ta'ala semua ada itu. Bahasa setengah Tok Guru dia kata apa? Setengah kelebihan, bukan jadi satu kaedah besar lah. Di antara tanda orang saleh itu, lepas daripada Ramadan dia kembali, ya. Lepas Ramadan dia meninggal. Itu setengah tanda orang saleh. Bukanlah makna kalau lepas Ramadan tak mati tak saleh dah. Tapi setengah tanda dia. Sebab apa? Lepas proses Ramadan tu elok dia bersih, Tuhan pun ambil dia, ya. Itu setengah dari tanda dia lah. Walhasil apa? Semua Allah Ta'ala buat tu ada hikmat dia, ya. Maknanya kemudian dia kata ma'aradat himmatus salikin ila akhir wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Muhammad fa inna khaira kullahu bi anta bina rawah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika.